Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton FB Live Dewan Dakwah Negara, Majlis Dakwah Negara yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita, tazkirah pagi kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan masih diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Masih diberikan kepada kita nyawa, nafas untuk terus berada hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Dan saya pasti dan percaya rakan-rakan semua pagi-pagi dah bangun untuk kita melaksanakan solat fardu subuh pagi tadi secara berjemaah. Ada yang dekat masjid, alhamdulillah. Tetapi ada juga yang masih dalam PKPB, PKPD, di rumah. Ala kulli hal, ada masalah. Kita terus berdoa, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan kita dapat menjadi hamba yang sentiasa taat dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita diuji dengan berbagai ujian. Jadi tuan-tuan, sidang penonton yang berahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan seperti mana tajuk yang diberikan, iaitu hati yang mati. Allahu Akbar. Kita baru bangun daripada tidur, tetapi kita nak bincang tentang hati yang mati. Ya tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun, kita hidup, lepas tu nanti kita tidur. Kita tidur itu mati. Mati yang sementara, mati kecil, yang mana kemudian daripada itu kita dihidupkan kembali. Sebab itu bila kita hidup kembali, perkara yang pertama sekali yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh para ulama agar kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita bangun tidur, iaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita baca doa ini? Untuk kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita untuk hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mana diberikan ruang, diberikan peluang, mustaqarru wa mustauda. Ada ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya untuk hidup dan terus hidup. Tetapi sayang tuan-tuan, jasadnya hidup tetapi hatinya mati. Jasad hidup, hati mati. Umpama mayat yang hidup, tuan-tuan. Mayat hidup yang berjalan, tetapi tiada roh dalam jiwanya. Jadi itulah tajuk yang kita nak kongsikan. Supaya apa? Supaya kita hidup dekat dunia ini, tuan-tuan, hati kita juga hidup.
Bukan sekadar jasad sahaja hidup, tetapi hati pun hidup. Bukan sekadar, tuan-tuan, kita mencantikkan kulit-kulit muka kita. Nakkan sel-sel yang positif itu hidup. Maka bila sel-sel positif itu nampak hidup, tuan-tuan, kulit kita gebu, kulit kita cantik, kulit kita mulus, tuan-tuan. Masya Allah. Cantik. Tetapi kita bukan sekadar nak hidupkan sel-sel yang ada dekat kulit muka kita, tetapi lebih penting daripada itu, kita nak hidupkan hati, tuan-tuan. Jangan sampai hati kita hati yang mati daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Ini yang kita risaukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, para ulama menyatakan di antara perkara-perkara yang menyebabkan hati kita mati. Saya nak kongsikan pada pagi ini tanda-tanda hati itu mati dan bagaimana kita tidak mahu hati kita jadi mati. Jangan sampai hati kita mati sebelum jasad kita mati. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Yang pertamanya, tuan-tuan, tanda orang yang hatinya mati, umpama jasad tiada roh, iaitu mereka ini orang yang mana Allah berikan kepadanya Al-Quran. Allah berikan kepada kita kitab suci Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita, tetapi kita tidak mentadabbur Al-Quran. Kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan Al-Quran, tuntutan-tuntutan syarak seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah tanya dengan kita, kan, adakah mereka itu tidak mahu mentadabbur Al-Quran? Kenapa tak nak tadabbur Al-Quran? Kenapa tak nak baca Quran? Kenapa tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup? Allah tanya kita. Ataupun Allah kata am ala qulubin aqfalu. Ataupun hati itu hati yang telah terkunci. Hati itu hati yang telah mati. Hati itu hati yang telah terpatri sampai tidak boleh nak mentadabbur Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Inilah antara perkara-perkara yang menjadi asbab hati kita ini hati yang terkunci, mati. Hati yang terpatri. Sebab apa? Sebab Al-Quran depan mata kita. Tetapi kita tak baca. Kita tidak baca. Al-Quran depan mata kita. Tapi kita tak tadabbur. Ada kadang-kadang kita jadikan Al-Quran ini, tuan-tuan, barang dagangan. Kadang-kadang kita jadi Al-Quran barang perhiasan. Sampai berhabuk Al-Quran dekat rumah kita, tuan-tuan. Tak kita buka-buka. Al-Quran kita jadikan barang hantaran. Nak nampak cantik, nak nampak islamik, nak nampak macam baik, tuan-tuan. Kita buat apa? Kita letak Al-Quran, kita hias Al-Quran, kita ikat rebin. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai barang hantaran. Salah tak? Memang tak salah. Memang tidak salah. Kalau tanya saya, memang tak salah. Tetapi bukan soalnya hantaran dagangan tadi. Tetapi yang lebih penting, yang dituntut itu adalah mentadabbur. Kalau kita berikan hantaran itu Al-Quran, kita bukan menghantar Al-Quran itu secara fizikal Al-Quran. Tetapi sebenarnya kita menghantar itu untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan dalam rumah tangga yang kita nak bina. Ini kena faham. Adik-adik yang mungkin baru nak mendirikan rumah tangga, yang baru bertunang, yang akan bernikah dan sebagainya, ramai yang menjadikan Al-Quran sebagai barang hantaran. Tak salah, silakan. Moga-moga itu sebagai satu simbolik dan sebagai satu motivasi kepada kita dan panduan untuk apa? Untuk kita pegang Al-Quran dalam rumah tangga kita. Untuk kita jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk kita membina keluarga yang bahagia. Tetapi ingat, kalau kita menjauhi Al-Quran, kita mengabaikan tuntutan Al-Quran,
maka itu akan menjadikan hati kita hati yang terkunci, terpatri daripada mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Bukankah nanti di saat kita berada di alam barzakh, antara perkara yang ditanya nanti, ma imamuka, siapa imam kamu, ataupun siapa panduan kamu, maka kita nak menjawab Al-Quran itu sebagai panduan kita. Macam mana kita nak menjawab Al-Quran sebagai panduan? Sedangkan ketika mana kita hidup, hati kita terkunci daripada membaca Al-Quran. Sedangkan waktu kita hidup, hati kita terpatri daripada membaca, mentadabbur, menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Jadi, sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ini antara pertama. Jadi jadikanlah Al-Quran semati kerana kita tidak mentadabbur, kita tidak membaca, kita tidak menghayati isi dan intipati Al-Quran. Ini kitab suci yang merupakan kehidupan kita, panduan kehidupan kita. Jangan sampai hati kita ini akfal, tertutup, terkunci sebab kita tidak mentadabbur Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Peruntukkan masa. Cari masa untuk baca Quran. Kalau kita tunggu waktu lapang untuk baca Quran, tunggu waktu lapang untuk belajar Quran, memang takkan ada waktu lapang. Sebab apa? Sebab dunia itu lebih banyak menipu kita untuk kita enjoy, untuk kita suka, untuk kita hidup dengan dunia ini. Benda yang melalaikan nama hayat dunia la'ibun wa lahun. Hidup dunia ini banyak mainan dan tipu daya ini lebih banyak. Jadi kita kena cari masa, peruntukkan masa, mewajibkan diri kita dengan Al-Quran. Mesti ada, mesti wajibkan. Dia bimbang kalau tidak hati kita akan mati tanpa Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjadi asbab hati kita ni jadi hati orang yang mati? Hati kita ni jadi hati kering. Kering ni kadang-kadang sampai dah kering, dah berhabuk dah tuan-tuan. Orang cakap apa pun dia tak peduli ni tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Antaranya kata para ulama, dia terus menerus melakukan dosa dan tidak rasa bersalah. Allahu Akbar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allahu Akbar. Mereka ini sama sekali tuan-tuan, hati mereka ini tak peduli dah tentang apa pun orang nasihat, apa pun orang kata, apa pun orang tegur, dan dia tak peduli tuan-tuan, dia terus melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa, kemudian dia tidak rasa bersalah, kemudian dia tidak rasa nak perbaiki, dia tidak ada rasa nak bertaubat, nak kembali ke pangkal jalan, maka itu tanda-tanda hati yang mati. Dan kita jangan fikir tuan-tuan dosa itu dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita ulang, sehingga kan dosa kecil itu dah tak rasa apa-apa pun. Itu pun menjadi perkara yang telah menutup pintu hati kita, tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Kita selalu tengok orang tak pakai tudung. Maaf orang perempuan Ramai orang perempuan hari ni tak pakai tudung tuan-tuan. Malah rasa Rasa bangga dengan rambutnya, rasa bangga dengan kecantikannya, kan? Dengan perhiasannya. Kita yang tengok tu, kita kena rasa bersalah tengok orang tak pakai tudung. Sebab apa? Kita tengok orang yang tak tutup aurat. Sepatutnya bila kita tengok orang yang tidak menutup aurat, kita kena palingkan wajah kita. Bercakap dengan orang yang tidak menutup aurat ini, mata kita kena jaga. Kerana apa? Kita bimbang, kita dah biasa tengok, akhirnya kita tak jadi, tak rasa berdosa. Ataupun, biasa, dia memang macam tu, tak pakai tudung. Kita pun tengok dia, akhirnya nanti dibimbangi, takut syaitan membisik dalam hati kita. Cantik dia ni, tak pakai tudung. Na'udzubillah. Sebab itu,
Dosa-dosa kecil pun jangan kita pandang remeh. Dosa-dosa mata yang sentiasa lihat maksiat, dosa-dosa telinga yang selalu mendengar maksiat, dosa-dosa lidah yang berkata-kata tentang maksiat ini, dosa-dosa tangan jari jemari yang mana kita type, kita like, kita share. Jangan kita pandang remeh tentang soal dosa-dosa kecil ini, kerana dosa yang terus-menerus yang kita buat itu akan menjadikan hati kita terkunci untuk bertaubat. Akan menjadikan hati kita itu kosong, tak ada apa-apa. Seolah-olah tidak ada dosa. Sedangkan perbuatan itu perbuatan dosa. Ini tanda hati dah mula mati. Hati dah mula mati. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita tidak mahu seperti itu. Jadi, lihatlah setiap dosa itu besar. Tetapi bukan maksud kita lihat dosa itu besar, pun kotor. Tak, maksudnya kita pertama sekali diri kita ini, kita palingkan diri kita daripada dosa. Yang kedua, kita teruskan dakwah. Dakwah sedikit demi sedikit, dakwah dan berperingkat-peringkat agar orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang yang taat perintah Allah, orang yang kembali kepada ajaran dan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita ni hati yang mati, hati yang terkunci, hati yang terpati daripada mendapat nur, daripada mendapat hidayah, daripada mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya tuan-tuan, siapakah golongan yang hatinya hati yang mati? Iaitu orang yang meninggalkan solat. Dah tinggal solat, tuan-tuan, kemudian tak rasa bersalah, kemudian bukan sekadar meninggalkan solat, tak ada rasa nak qada balik. Ulama kita menyatakan orang yang meninggalkan solat ini dari segi hukum fiqahnya, tuan-tuan, wajib qada solat. Ini yang kita pegang. Pandangan dari para ulama menyatakan wajib qada solat yang telah ditinggalkan. Apa ramai hari ni kalau orang tu jom solat dulu, nanti aku solat, nanti ada masa aku solat. Kita ajak jom solat. Kau nak solat lah, tak payah nak tunjuk alim sangat, nak ajak orang. Lepas tu kita kata jomlah solat, tak baik. Ini kan perintah Allah, rukun Islam. Kau jangan baik sangat lah, kubur masing-masing. Kau nak solat. Kadang-kadang ada orang jawab macam tu, tuan-tuan. Ni kalau kita duduk rumah bujang-bujang, ada jenis kawan yang macam tu. Kita duduk kat asrama, ada jenis kawan macam tu. Tuan-tuan, tinggal solat ini benda besar. Solat ini rukun Islam. Orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia tidak ada waktu untuk dia berbicara dengan Allah. Dia tidak bagi masa dia untuk tunaikan rukun Islam yang 5 ini. Ini tanda-tanda mati. Solat. Bukankah solat itu imanuddin, yang agama? Dan man aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Yang meninggalkan solat itu yang meruntuhkan agama. Maksudnya itu benda besar. Maka orang yang tidak menunaikan solat, yang meninggalkan solat, itu tanda-tanda orang yang telah hatinya terkunci, terpatri, hatinya mati. Jadi kalau kita ni, tuan-tuan, jadilah orang yang bukan sekadar solat, tetapi kita jadi orang yang solatnya di awal waktu. Kita jadi orang yang sungguh-sungguh, tuan-tuan, dengar azan, hayya 'alas solah, cepat-cepat kita menyaut seruan azan tadi, tuan-tuan. Naut seruan azan tadi, hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita letakkan tanggungjawab itu. Tanggungjawab untuk kita menyaut seruan Allah itu lebih utama daripada segala-galanya. Jangan sampai hati kita terkunci. Masjid telah melaungkan hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Tapi berapa ramai yang menyaut seruan masjid. Hari ni kita dilanda dengan COVID-19.
masjid terpaksa ditutup. Sebab apa? Bimbang adanya penularan wabak. Masjid tutup ini bukan zaman kita je tuan-tuan. Ada satu video yang saya share, tuan-tuan, tazkirah kuliah yang disampaikan mantan mufti Mesir, Fadilatul Syekh Nuruddin, iaitu Syekh Ali Jumaah, tuan-tuan. Dia menceritakan bagaimana wabak ini pernah berlaku, tuan-tuan, ratus tahun dulu kan. Zaman ulama-ulama kita dulu, zaman Ibnu Hajar pernah berlaku. Masjid tertutup, solat Jumaat pun tidak tertunai. Kerana apa? Wabak itu telah tersebar. Maka untuk menutup mudarat tadi, ni nak ceritanya, ini ujian, sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ada juga negeri-negeri yang masjid terbuka, tapi cuba kita buat muhasabah. Adakah masjid-masjid yang negerinya terbuka untuk solat? Macam hari ini Selangor masih tertutup, kan? Selangor masih tak dibenarkan solat Jumaat. Di Selangor masih solat fardu hanya terhad beberapa bilangan sahaja. Kan? Maka ada yang bertanya, bila nak buka? Tapi cuba kita lihat. Negeri-negeri yang masjid terbuka, adakah penuh? Solat subuhnya adakah seperti Jumaat? Adakah solat zuhurnya itu melimpah ruah jemaahnya? Adakah solat maghribnya, tuan-tuan, sampai tak cukup soft? Walaupun soft tadi telah dijarak-jarakkan, separuh masjid pun tak penuh, tuan-tuan. Waktu PKPB berada di Selangor masih tutup masjid, tuan-tuan. Ada kesempatan saya balik ke Johor baru-baru ni, kan, dengan surat polis, tuan-tuan. Dengan surat polis. Kerana apa? Kerana sekolah tutup, kita ambil anak balik daripada asrama. Jadi polis benarkan kita balik dalam masa beberapa jam untuk ambil anak. Kita singgah juga masjid, pergi masjid semayang maghrib, kita pergi masjid semayang asar, kita pergi masjid, tuan-tuan, semayang zuhur. Masjid tak tutup. Walaupun ketika itu kes dah mula berkurang. Dalam sekalian solat di jarak-jarak, tapi separuh masjid pun tak penuh. Ini kadang-kadang benda yang kita kena muhasabah. Dan baguslah orang yang memang hatinya terpaut dengan masjid, moga-moga walaupun dalam keadaan masjid ini tak dibenarkan, kita terus hidupkan solat berjemaah dekat rumah. Kita teruskan hidupkan majlis-majlis taklim di rumah. Kita terus hidupkan bacaan-bacaan Al-Quran di rumah. Kita terus solat berjemaah di rumah, dan kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin waktu kita nak beruzlah untuk kita muhasabah diri kita. Tetapi jangan sampai nanti, tuan-tuan, masjid dibuka seluas-luasnya pun, tapi hati kita hati yang tertutup, tidak menaut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita kena fikir, kita kena muhasabah sama-sama, tuan-tuan. Jadi antara orang yang hatinya tertutup, iaitu orang yang meninggalkan solat, meninggalkan kefarduan solat 5 waktu. Ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya. Yang kelima, yang keberapa, tuan-tuan? Itu yang ketiga. Yang seterusnya, antara tanda orang itu hatinya mati, bila diberikan nasihat, tuan-tuan, dia mencerca orang yang memberi nasihat. Bila mana nasihat itu datang daripada orang-orang soleh, para alim ulama', maka dicercanya para ulama' tadi. Diabaikan nasihat tadi. Itu juga tanda hati orang itu, hati yang terkunci, hati yang mati. Kerana apa? Bila mana datang nasihat, dia tidak menerima nasihat lagi, tuan-tuan. Dia tidak ingat. Orang datang beri nasihat. Nasihat itu apa, tuan-tuan? Zikrullah, untuk ingatkan dia kepada Allah. Ingatkan dia kepada kebaikan. Tetapi bila datangnya nasihat tadi untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya, tuan-tuan, terkunci. Hatinya tadi, tuan-tuan, keras. Qasiyah qulubuhum, kan? Qasiyah qulubuhum. Hatinya tadi keras, tak nak menerima nasihat yang telah diberikan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, hadirin dan penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ini kita bimbang. Jadi kalau nasihat itu datang, dengarlah. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Cumanya, ialah zaman kita ni kadang-kadang
Orang yang beri nasihat tu yang dipersalahkan. Dia kata apa? Nak bagi nasihat tetapi cakap tak beradab. Nak bagi nasihat tapi tak kena gaya. Nak bagi nasihat cakap depan orang. Yelah, itulah hakikat tuan-tuan. Hakikat. Kan? Hakikatnya bukan isi yang dia tengok tetapi orang yang beri nasihat. Saya taklah kata betul. Ya, kadang-kadang bila kita nak beri nasihat, bahasa yang kita gunakan tu kena betul. Supaya memberikan, orang kata orang yang menerima itu terbuka nak menerima nasihat. Kadang-kadang bila kita nak beri nasihat, kita kena tengok juga orang. Takut nanti orang yang kita beri nasihat tu dia malu bila mana kita memberi nasihat depan orang. Yelah, macam-macam. Mad'u kita ni macam-macam. Penerimaan orang ni macam-macam. Tetapi ya tuan-tuan, ada kalanya memang kena cakap terang-terang sebab maksiat tu dibuat cara terang-terang. Saya tak kata itu bila tegur depan orang tu salah. Tidak. Ada kalanya memang perlu ditegur secara terus terang. Ada kalanya memang perlu ditegur secara tegas, secara garang dan tegas. Kena ada macam tu. Tetapi ada kalanya melihat keadaan, melihat kepada mad'u, kita kena tegur secara lemah lembut. Kita kena tegur secara face to face. Itu lihatlah tuan-tuan. Lihat kepada keadaan dan suasana. Yang paling penting, jangan sampai nasihat itu kita tak nak terima. Jangan sampai nasihat itu menjadikan kita mencerca pula orang yang menasihati. Itu yang kita bimbang. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Cilakalah, Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Cilakalah orang yang hatinya keras. Min dzikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam jalan yang sesat. Bukan sekadar sesat, dhalalin mubin. Kesesatan yang nyata. Jadi biarlah tuan-tuan, hati kita ini hati orang yang boleh menerima nasihat. Moga-moga nasihat tadi, nasihat yang baik-baik tadi menjadikan kita orang yang mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana tuan-tuan kalau hati ni dah mula seperti itu, malas nak solat, dengar nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, apa lagi tuan-tuan? Kan? Orang cakap pun kita umpama menjirus air di daun keladi. Allahu Akbar, gitu tuan-tuan, nesu gitu. Jadi tuan-tuan, pertama sekali kita nak membuka hati yang mati ini, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Kena taubat tuan-tuan. Taubat ni tak boleh buat taubat main-main. Kena datang daripada, ya Allah, aku selama ni betul lah Al-Quran aku abaikan, perintahmu kau aku langgar, ya Allah. Ya Allah, solat aku abaikan. Bila dengar hayya ala sodah, seruanmu, panggilanmu, ya Allah, aku lengah-lengahkan, aku abaikan, aku buat jamak takyah, ya Allah. Kadang-kadang aku buat jamak apa tuan-tuan? Jamak sekaligus, Zuhur dengan Asar, satu awal, satu akhir. Fair lah tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya Allah, kita doa. Ya Allah, hari ini aku mohon kepadamu, ya Allah, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Betul-betul kita bertaubat. Kita menginsafi kesalahan diri kita. Kita menginsafi dosa-dosa kita. Taubat nasuha. Sebab hidayah itu akan datang bila mana kita benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menangis, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kasihlah aku, ya Allah, bukalah pintu hatiku, ya Allah, untuk melaksanakan solat yang telah difardukan kepada kami, ya Allah, di awal waktu, ya Allah. Kami lalai, kami leka, ya Allah. Berikan kesyukuran kepada kami. Doa, tuan-tuan. Taubat nasuha. Ya Allah, sebelum ini kami abaikan perintahmu, kami abaikan kalam-kalammu, firman-firmanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami, ya Allah, umur yang panjang, ya Allah, kesempatan waktu untuk kami mempelajari setiap butir kalam-kalam firmanmu daripada Al-Quran. Doa, tuan-tuan. Taubatan nasuha, menitiskan air mata supaya hati yang keras tadi mula terbuka. Tuan-tuan, batu yang keras
Dititiskan air setitik demi setitik, akhirnya lekuk. Hati yang keras ini pun, kalau kita merayu, meminta, bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, itulah yang Allah nak dengar, tuan-tuan. Yang Allah nak lihat. Bukan soal dosa kita, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah taubat kita. Semua kita berdosa. Saya ada dosa, tuan-tuan, kita ada dosa. Tetapi bukan soal dosa yang mengeraskan hati itu. Tapi bagaimana taubat itu yang kita nak supaya membuka, kan, patri tadi, kita nak hancur leburkan, tuan-tuan, benda yang telah terpatri yang menutup hati kita daripada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi besar. Maka kita minta dengan Allah dengan taubatan nasuh. Yang kedua, banyakkan zikrullah, ingat zikir. Duduk seorang-seorang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita insaf, tuan-tuan. Zikrullah, ingat dosa-dosa. Apalah ujian ya Allah ini? Apalah? Dan jangan kita tanya, mungkin dosa-dosa aku ya Allah. Dosa-dosa aku menyebabkan ujian ini datang. Ya Allah, aku redha. Hari ini aku bertaubat, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Jangan kau tutup pintu hatiku, ya Allah, daripada mendapat taufik hidayah daripadamu, ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku banyak salah, ya Allah. Aku banyak melakukan kesilapan yang engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, namun sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada kemurkaanmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kami, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, rahmatmu kami harapkan. Tuan-tuan, taubat, istighfar sungguh-sungguh. InsyaAllah, hati yang terkunci akan terbuka. Hati yang gelap akan mula jernih nanti. Dengan sebab kita beristighfar, selawat, banyak-banyak. Kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tahlil banyak-banyak. Afdalu zikri, la ilaha illallah. Moga-moga dengan sebaik-baik zikir la ilaha illallah itu, dan hati kita mula diperkuatkan dengan iman. Yang hitam, tumpuk-tumpuk hitam mula hilang. Cahaya datang, insya-Allah, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, bagaimana kita nak bersihkan hati kita yang telah mati ini, tuan-tuan. Istiqamah dengan sunnah-sunnah Nabi. Banyakkan kita beramal dengan sunnah-sunnah Nabi, tuan-tuan. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dengan sunnah itu hati kita akan terbuka dengan amal-amal kebaikan. Hadirin, muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Moga-moga ianya memberikan pedoman kehidupan untuk diri saya terlebih dahulu yang berbicara, yang berkata ini, dan untuk diri tuan-tuan yang mendengar, moga-moga ia mengambil manfaat. Kita sama-sama mengambil manfaat bersama. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhiri tazkirah pagi ini, saya menyeru kepada tuan-tuan untuk sama-sama. Pertama, tekan button like. Yang kedua, tekan button share. Untuk sama-sama kita sebarkan majlis ilmu yang berada dalam page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara ini, untuk sama-sama kita sebarkan pahala. Ni pahala MLM. Pahala yang akan berterusan. Ramai lagi yang melihat, tuan-tuan yang share, insya-Allah tuan-tuan telah menyebarkan
kebaikan dengan satu share, dengan satu like, insya-Allah. Dan siapa yang ingin melihat kuliah-kuliah yang sebelum ini, tazkirah sebelum daripada, ada tazkirah Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Said Abdul Qadir, ada Dr. Robia, ada tazkirah daripada Ustaz Jeffrey, ada tazkirah daripada para ulama kita lah yang saya tak mampu nak sebutkan, Ustazah Isfadia dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan boleh lihat dan di rancangan channel YouTube Dewan Dakwah dan Majlis Dakwah Negara, boleh subscribe untuk tersebarkan. Dan tuan-tuan juga boleh menyumbang ke tabung Dewan Dakwah Negara yang tertera, ada nombornya di bawah itu, untuk kita memberi manfaat, menyemarakkan lagi majlis-majlis ilmu dan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga-moga pagi kita ini pagi yang penuh dengan keberkatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi yang dipandu dengan kebaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي